الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah, mari bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan Dia telah memurniakan kepada kamu segala apa yang kamu pohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tentulah kamu tidak terkira banyaknya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat kufur. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah sentiasa mensyukuri dan menghargai segala nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini. Antara nikmat yang tidak ternilai yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah air. Tidak kira manusia, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, semuanya tidak akan dapat hidup tanpa air. Khusus bagi kita manusia, air itu bukan saja merupakan keperluan asasi dalam kehidupan seharian, akan tetapi air juga berkait rapat dengan perkara-perkara ibadah seperti berwudu, sembahyang, membaca Al-Quran dan seumpamanya. Sesungguhnya kepentingan air itu jelas terasa pada waktu ia sukar diperolehi. Bayangkan saja kesukaran yang berlaku setiap kali bekalan air ditutup sementara, ataupun dengan sebab-sebab lain seperti air kekuningan, kemarau, penyelenggaraan pada infrastruktur air dan seumpamanya. Rutin kehidupan harian kita pasti akan terjejas. Oleh yang demikian, dalam menghadapi keadaan begini, sebagai pengguna kita hendaklah meningkatkan kesabaran dan memberikan kepercayaan kepada Jabatan Perkhidmatan Air, Jabatan Kerja Raya, selaku jabatan yang telah diamanahkan dan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan dan menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Jemaah yang dirahmati Allah, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita seakan kurang menghargai nikmat air. Karena buat masa ini, sumber air itu masih mudah diperolehi. Justru akibat kurang menghargai nikmat air, terdapat segelintir orang yang membazirkan air dengan menggunakannya secara berlebihan daripada kadar yang diperlukan. Sesungguhnya sifat membazir secara umumnya adalah satu sifat yang dicela. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membazir dan berlebih-lebihan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan janganlah berlebih-lebihan,
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Oleh itu marilah kita mensyukuri dan menghargai segala nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutamanya nikmat air, dengan mengambil langkah berjimat cermat dan bertanggung jawab dalam penggunaan air bagi menghindari pembadiran dan penggunaan air yang berlebihan. Di samping itu, sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan nikmat tersebut akan sentiasa berkekalan dan dapat terus kita nikmati. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita di negara Brunei Darussalam dan umat Islam di seluruh dunia tidak lama lagi akan menyambut kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak. Pada bulan inilah kita umat Islam diwajibkan berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Sesungguhnya kedatangan bulan Ramadan ini adalah rahmat yang sangat besar bagi orang-orang beriman. Di bulan ini dibukakan segala pintu-pintu langit, pintu-pintu syurga, dan pintu-pintu rahmat. Setiap amal kebajikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 dhifin." Qala Allah 'azza wa jalla, "Illa as-shawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli." Maksudnya, satu kebaikan bagi setiap amal anak Adam akan dibalas dengan 10 hingga 700 kali ganda. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya ia untukku dan aku akan membalasnya karena pelakunya telah meninggalkan syahwat dan makannya kerana aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, menjelang kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak ini, sama-samalah kita mempersiapkan diri dari segi rohani. Antaranya, pertama, mempertingkatkan amal ibadah seperti memperbanyakkan sembahyang sunat, membaca Al-Quran, berzikir, beriktikaf, qiyamul lail dan seumpamanya. Kedua, mendalami ilmu agama, khususnya dalam perkara ibadah puasa, seperti hukum-hukum puasa dan adab-adabnya. Antara adab-adab tersebut adalah seperti menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika berpuasa, seperti menjaga pendengaran, menjaga pandangan, menjaga percakapan, menjaga diri daripada membuat perkara yang diharamkan dan perkara yang sia-sia. Begitu juga menahan perut dari makanan dan minuman yang syubhah, apatah lagi yang haram, terutamanya ketika berbuka puasa dan bersahur. Ketiga, bagi sesiapa yang masih belum mengqadha puasa Ramadan, maka eloklah mengambil kesempatan mengqadhanya pada bulan ini agar tidak terkena membayar fidyah. Jemaah yang dirahmati Allah, selain dari persediaan rohani tersebut, terdapat juga perkara penting yang perlu kita jaga dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu penjagaan kesihatan. Ini kerana dengan tubuh badan yang sihat akan memudahkan kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain seperti salat sunat tarawih, qiyamul lail, membaca Al-Quran, i'tikaf dan sebagainya. Antara perkara-perkara kesihatan yang perlu dititik beratkan semasa di bulan Ramadan adalah: pertama, memilih dan menyediakan makanan daripada sumber yang halal dan bersih. Kedua, mengamalkan makanan yang seimbang dan bersederhana. Ketiga, berpuasa juga merupakan satu latihan yang amat berfaedah untuk mengatasi tabiat merokok, dan perokok-perokok boleh mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk berazam berhenti merokok.
Akhirnya bersempena bulan Ramadan yang bakal menjelang ini, marilah kita sama-sama merampakkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kudrah dan iradatnya juga kita pada tahun ini dapat menyambut kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak. Meskipun pada masa kini seluruh dunia masih bergelut dengan penularan COVID-19. Oleh yang demikian, bagi melindungi negara kita, kita semua jangan alpa dari mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Semoga dengan tibanya Ramadan pada tahun ini, kita akan dapat melaksanakan amal ibadah dengan sempurna dan mendapat ganjaran dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Tafsirnya, sesiapa yang mengerjakan amalan yang saleh, sama ada laki-laki atau perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka sesungguhnya kami sudah tentu akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, dan kami sudah tentu akan mengurniakan mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Barakallahu lana fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhum fa ya fawzal mustaghfirin.